Assalamualaikum kepada penonton. Aku ingin menceritakan satu kisah seram. Kisah ini bermula sekumpulan pesilat daerah Miri pergi ke satu daerah dalam negeri Sarawak, iaitu daerah Marudi. Tujuan mereka ingin menyertai pertandingan olahraga silat. Setibanya mereka ke daerah Marudi, lalu mereka mencari hotel untuk menginap. Keesokannya mereka mendaftar nama mereka di tempat pertandingan olahraga silat itu, yang tidak jauh dari tempat mereka menginap. Tempat itu adalah Dewan Suara Marudi. Pada waktu siang selesai mendaftar, pada waktu malam pula mereka ke Dewan Suara itu. Di saat itu ramai pengunjung datang mahu menyaksikan pertandingan olahraga silat. Salah seorang yang mengikuti kumpulan dari Miri namanya Lufias. Semasa giliran Lufias, hari sudah malam. Dia disuruh pengurus pertandingan olahraga silat untuk memakai kabel safety kemaluan untuk melindungi kemaluan ditendang, kerana itu adalah alat sulit, agak bahaya jika tak ditutup. Waktu giliran dia dipanggil, ramai juga orang menyertai pertandingan silat berada di tandas untuk memakai kabel safety kemaluan itu. Lalu Lufias sudah tidak ada masa, kerana giliran dia sudah hampir dipanggil masuk ke dalam gelanggang. Lufias bergegas dan lari ke belakang dewan. Waktu di belakang dewan, tempat yang agak sunyi dan gelap, tidak seorang pun berada di belakang dewan kerana ramai penonton hanya berada di dalam dewan menonton pertandingan olahraga silat yang sedang berlangsung. Lufias pun tidak masa lagi, lalu dia pergi ke bahagian belakang Dewan Suara yang sunyi dan gelap itu, di mana bersebelahannya itu adalah bukit. Keadaan malam itu agak gelap. Semasa Lufias ingin membuka seluar silatnya, tiba-tiba ada sesuatu suara menegurnya. "Lufias, kau buat apa itu?" Lufias menoleh ke kiri ke kanan, hairan kenapa di dalam gelap sunyi ada suara orang menegurnya. Dan lebih pelik lagi, dia belum kenal seorang pun peserta silat daerah lain. Yang dikenal hanyalah suara semua pesilat Miri sebab mereka adalah kawannya. Lufias pun tegur suara tadi, "Siapa itu?" Lalu pemilik suara misteri tadi suruh Lufias toleh atas bukit. Lufias heran macam mana ada 3 lembaga itu terjatuh kerana bukit itu curam. Lembaga misteri itu memanggil Lufias untuk turut serta dengan mereka di atas bukit. Lufias menolak di masa itu kerana khawatir mereka orang yang berniat jahat. Lufias kata, "Maaf jika mengganggu korang atas bukit. Aku nak ke depan semula. Aku ingat tadi tidak ada orang." Lufias bergegas keluar dari tempat gelap itu sambil menoleh di atas bukit. Dia perasan ada 2 orang wanita di sebelah lelaki menegurnya tadi, tapi keadaan mereka berdiri adalah tak normal. Mungkinkah itu makhluk? Dia berbisik dalam hati. Lufias juga bukan orang kosong kerana dia juga ada ilmu kebatinan. Masa Lufias menoleh pandangan ke depan, iaitu ke kawasan menuju ke pintu dewan, dia toleh semula ke bukit itu tadi. Lufias terkejut teka-tekinya betul ketiga sosok lembaga itu hilang. Tiba-tiba baru dia yakin ketiga lembaga tadi adalah makhluk halus yang cuba nak buat sesuatu perkara yang buruk ke atasnya. Selepas itu Lufias menuju semula ke tandas
Lalu kawan dia memanggil dari dalam tandas supaya Rufias cepat-cepat masukkan pakaian safety silat itu. Selepas kejadian tadi, ia amat mempengaruhi Lufias. Sebab Lufias berfikir dan merasa hairan macam mana makhluk halus itu namanya. Setelah Lufias panggil masuk ke Selepas Lufias dipanggil masuk ke gelanggang, fikiran Lufias melayang tak fokus dengan pertandingan itu. Lalu pada malam tersebut Lufias kalah dalam pertandingan. Olahraga silat membuatkan Lufias rasa murung dan tiada mood semasa di daerah Marudi itu. Lepas selesai pertandingan itu, Lufias memang termenung panjang sambil memikir kenapa makhluk itu boleh ganggu dia. Apakah itu gangguan jin tempat itu atau ada unsur sihir? Hanya Allah Azza wa Jalla yang tahu. Sihir membuatkan seseorang kalah dalam pertandingan. Sebab kalau ikut dalam gelanggang tak dapat nak baca mantra yang dapat masa di luar gelanggang. Ya, itu saja tadi cerita kisah seram. Wassalam.